Kerajaan akan bantu cari penyelesaian menang-menang. Projek terbengkalai, prima rantau diselamatkan. Kekeliruan masyarakat perlu diperbetul, elak fitnah atau sabotaj politik. Assalamualaikum. Bersama saya malam ini Muhammad Akhtar Haji Hamzah dan juga Hazel Desmond. Kita mulakan dengan berita sedikit menyedihkan, iaitu pemain profesional golf Malaysia Ari Irawan Ahmad Fauzi, 28 tahun, dilaporkan meninggal dunia semasa tidur di dalam bilik hotel di sebuah resort peranginan China. Bekas pemain nombor 1 negara itu dilaporkan baru beraksi dalam kejohanan kedua siri jelajah PGA China. Menurut kenyataan rasmi yang dikeluarkan jelajah PGA, pemain itu ditemukan meninggal dunia di hotel penginapannya dan kini proses bedah siasat masih dijalankan pihak hospital. Beliau mula melakar ke cemerlangan pada tahun 2015 apabila mencatat 2 kejayaan Asia Development Tour ADT pada tahun 2015 diikuti kemenangan ICTSI Eagle Reach Invitational di Filipina dan kejohanan PGM Sime Darby Harvard di Kedah. Disusuli kemenangannya di Filipina, beliau mencatat ranking terbaik dunia terbaik di nombor 296 dan menjadi pemain nombor 1 negara untuk masa yang singkat. Sebagai menghormati Allahyarham, pihak penganjur kejohanan golf terbuka Sanya mengambil keputusan membatalkan pusingan akhir yang dijadual berlangsung hari ini. Dalam pada itu, kami sempat mendapatkan maklum balas dan perkembangan terbaru mengenai status jenazah Allahyarham Ari Irawan Ahmad Fauzi daripada Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Datuk Ahmad Syapawi Ismail. MSN masih menunggu maklum balas terkini daripada pihak penganjur di China. Pertama kali kita rasa sedih dengan kemudian Ari Profesional Golfer kita, dan setakat ini yang saya telah pun berhubung dengan ahli keluarga beliau dan saya telah dimaklumkan bahawa ahli keluarga telah pun bertolak ke China dan pihak Kementerian Luar Negeri dan juga Malah Wakil kita di sana, Konsul Jenderal di Guangzhou akan membantu keluarga mereka di sana. Jadi apa-apa perkembangan semasa mungkin kita akan dapat tahu mungkin lewatnya. Awal-awalnya mungkin besok pagi. Jadi kita doakanlah agar pengurusan jenazah arwah akan dapat diuruskan dengan sebaik mungkin dan juga dengan secepat mungkin yang boleh. Takziah diucapkan kepada keluarga Allahyarham. Moga Allahyarham ditempatkan bersama hamba Allah yang soleh dan juga solehah. Kerajaan Pakatan Harapan akan membantu pekebun di Cameron Highlands yang berdepan arahan pembersihan dan perobohan kebun oleh Kerajaan Negeri Pahang. Ini termasuk nasib pekebun sayur kecil-kecilan di Kuala Terla yang terjejas selepas kebun sayur dan peralatan kebun mereka dimusnahkan. Jaminan itu diberi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang juga pengerusi jawatan kuasa bertindak bersama pemulihan Cameron Highlands. Semua aspek ini akan diambil kira bagi memastikan situasi menang-menang dapat dicapai. Jelas beliau sebarang keputusan yang dibuat bagaimanapun akan mengambil kira semua aspek demi kepentingan rakyat. Ini masalah lama dan kita nak juga tolong pekebun. Tapi kita mesti tahu juga macam ini adalah penerokaan bagaimana. Apakah menjaga alam sekitar, apakah bahaya kalau tanah runtuh. Ini semua mesti diambil kira. 31 Mac lalu, 61 pekebun kecil di Kuala Terla mengadakan bantahan kerana mendakwa mereka diberi notis singkat dan tindakan kerajaan negeri itu menyebabkan mereka hilang punca pendapatan serta terpaksa menanggung bayaran balik pinjaman institusi kewangan. Kebun sayur 11 pemilik dirobohkan pada fasa pertama Februari lalu. 50 lagi berdepan tindakan sama bulan ini. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosti Wan Ismail berkata, tindakan tegas itu demi menjamin kesinambungan bekalan air terawat di Cameron Highlands.
Penjelasan Perdana Menteri berhubung ke pimpinan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak adalah tepat. Itu respons Ketua Umum Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai kenyataan Tun Dr. Mahathir yang mengatakan Datuk Seri Najib tidak mampu mentadbir negara ini dengan baik. Dan kalau ikut dari segi kerugian dan cara pengurusan dan kepentingan peribadi dan keluarga, memang belum ada dalam sejarah Perdana Menteri yang perilakunya seperti itu. Jadi Tun Mahathir tepat dalam kupasan dia. Datuk Seri Anwar mengulas perkara itu kepada media pada majlis sembang santai bersama penduduk di Kampung Sega Rantau Negeri Sembilan. Menerusi temu bual eksklusif bersama sebuah akhbar berbahasa Inggeris, walaupun Tun Dr. Mahathir pernah meragui keupayaan bekas seterunya Datuk Seri Anwar, namun beliau menjelaskan kepimpinan Presiden PKR itu lebih baik berbanding Datuk Seri Najib. Tun Dr. Mahathir yang juga pengerusi Pakatan Harapan melihat Datuk Seri Anwar mampu mengetuai pakatan sebagaimana beliau menyatukan parti pembangkang di bawah Pakatan Rakyat sebelum ini. Projek Prima di Rantau Negeri Sembilan akan diteruskan selepas Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berjaya menemukan kontraktor baharu bagi menyelamatkan projek terbengkalai ini. Menurut Menterinya Zuraida Kamarudin, projek itu telah mengalami kelewatan 3 bulan dan ia akan pulih serta diteruskan sehingga Mei 2020. Prima Sereka ni mula construction is in 2017, Januari 2017. Sepatutnya habis pada 30 Januari 2019. Maknanya, tetapi malangnya oleh kerana ada permasalahan dengan kontraktor dan sebagainya. Jadi KPKT kerana Prima sekarang sudah diambil alih oleh KPKT, dalam proses sudah dapat mengenal pasti kontraktor penyelamat, because the first kontraktor ada masalah kewangan. Beliau bercakap demikian pada sidang media berhubung pembinaan Prima di Sendayan. Terdahulu, media melaporkan lebih 600 pembeli projek Prima di Rantau meluahkan rasa kecewa apabila rumah mereka masih belum siap. Jelas Zuraida, projek berkenaan sepatutnya siap pada 31 Januari 2019 yang terdiri daripada 766 unit rumah, iaitu 201 unit rumah 1,5 tingkat dan 566 rumah 2 tingkat. Saya ingin jelas berkali-kali bahawa statut ini tidak akan menidakkan hak kita untuk menentukan dasar kita, amalan kita, undang-undang kita, the rule of law in this country. They cannot stop us from having our own ideas. Yes, in the West, of course, they think the LGBT is great, but in this country it's not great. Walaupun ratifikasi Statut Rom telah ditarik balik, kerajaan masih boleh memperbetulkan kekeliruan masyarakat berhubung isu ini. Satu bentuk perbincangan juga perlu diadakan antara pihak terlibat bagi memperbetulkan tanggapan agar tidak wujud lagi unsur fitnah atau sabotaj bersifat politik. Kita ikuti kupasan wartawan Mohan Cinasami bersama penganalisis politik Profesor Dr. Azmi Hassan. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC berperanan untuk menjalankan siasatan atau mendakwa mana-mana individu yang terlibat dalam jenayah antarabangsa. Dan untuk pengetahuan anda, sehingga 4 Mac 2019, sebanyak 124 buah negara telah menyertai Statut Rom. Pada 5 April lalu, Kabinet telah memutuskan bahawa Malaysia menarik diri daripada Statut Rom iaitu Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC berikutan wujudnya kekeliruan di kalangan masyarakat dan yang keduanya adalah tindakan sesetengah pihak yang cuba mengheret institusi raja menentang kerajaan. Persoalan di sini sejauh manakah kebenaran perkara ini berlaku?
Malaysia mempunyai sehingga bulan Jun ini untuk menarik diri setelah meratifikasi pada 4 Mac lepas. Jadi dalam masa itu saya melihat adalah yang terbaik untuk memberi penerangan apakah dia Rome Statute itu, apakah dikatakan kekangan-kekangan Rome Statute itu untuk memberi penerangan yang sebaik-baiknya kepada rakyat. Dan rakyat boleh menilai adakah Malaysia berada dalam Rome Statute itu dikatakan mengurangkan kekuasaan kita terhadap perundangan sendiri ataupun sebaliknya. Profesor Dr. Azmi turut mengakui tindakan Tun Dr. Mahathir Mohamad mengambil keputusan bahawa Malaysia menarik diri dari Statute Rome bukan atas desakan pihak tertentu. Sebaliknya, ia adalah tindakan rasional bagi mengelakkan perkara tersebut dipolitikkan sehingga boleh memberikan kesan kepada negara. Tapi dari segi politik tempatannya, saya melihat tindakan Perdana Menteri itu adalah tepat. Kerana jikalau diteruskan juga tanpa menarik diri, ia boleh menimbulkan kekeliruan dan juga kekacauan, kekusutan rakyat. Kerana mereka risau, adakah Rome Statute ini akan melampaui negara tempatan Malaysia umpamanya. Jadi dengan penarikan itu dikatakan boleh meredakan keadaan. Muhammad Sami, RTM. Meski Malaysia telah menarik diri daripada menyertai Statute Rome, Mahkamah Jenayah Antarabangsa agenda untuk mengangkat reformasi negara dan Malaysia baharu perlu diteruskan. Peguam dan aktivis perlembagaan Shahrizan Johan menegaskan manifesto kerajaan PH untuk membawa kemakmuran kepada rakyat tidak harus luntur dan perlu kekalkan matlamat asalnya. Menurut beliau, tidak menolak impak penarikan balik Statute Rome menunjukkan terdapat banyak halangan dalam usaha kerajaan untuk mengangkat agenda reformasi negara. Ini termasuk halangan dari dalam dan juga luar seperti mana dinyatakan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika mengumumkan penarikan diri Malaysia dari ratifikasi Statute Rome Jumaat lalu. Bahawa kalau kita balik semula kepada manifesto Pakatan Harapan, antara yang dinyatakan adalah sebagai perkara yang ingin dilaksanakan adalah tentang agenda reformasi dan juga secara khususnya untuk menandatangani treaty dan juga statut antarabangsa berkenaan dengan hak asasi manusia yang mana termasuklah Statute Rome ini. Jadi sekarang ni kita lihat apabila ada pihak seperti campur tangan ke dalam kuasa eksekutif kerajaan, maka mungkin kita akan melihat agenda untuk membawa reformasi ini akan terbantut atau tergendala. Jadi kita harus memastikan bahawa aspirasi Malaysia Baru itu terus dapat diangkat dengan memberi sokongan kepada kerajaan dalam usaha mereka di masa hadapan. Katanya prinsip sesebuah kerajaan yang telah mendapat mandat daripada rakyat adalah melaksanakan perkara-perkara yang memberikan manfaat secara menyeluruh. Shahrizan menyatakannya dalam satu temubual eksklusif di Wisma TV Angkasa Puri. Dan bagi penganalisis politik Dr. Siva Murugan Pandian, gambaran buruk yang cuba diketengahkan oleh pihak-pihak berkepentingan secara jelas bercanggah dengan semangat nasionalisme. Beliau berpendapat kerajaan mengambil tindakan yang praktikal dalam menangani isu berhubung Statute Rome ketika ini.
Kita lihat status room ini lebih berteraskan kepada soal sama ada jurisdiksi di bawah perlembagaan akan bercanggah dengan jurisdiksi di bawah ICC. Sebab pasti isu itulah yang cuba ditampilkan oleh beberapa pihak, termasuk pihak yang terlibat secara langsung dengan institusi raja-raja dan juga pihak parti pembangkang, kerana merasakan bahawa jika kita menandatangani ataupun memberikan ratifikasi ke atas status room ini, maka ia mungkin akan memberikan impak dan kesan ke atas kedudukan institusi raja-raja Melayu. Jadi soalnya di sini kita melihat bahawa desakan secara berterusan yang dilakukan oleh pihak tertentu mungkin berteraskan kepada sejauh manakah ia mampu untuk terus mempertahankan kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu. Dan kalau kita perhatikan dalam konteks perlembagaan negara kita, beberapa perkara yang menjadi kekuatan ataupun roh kepada kedudukan negara bangsa ini adalah satu yang berkaitan dengan agama Islam, berkaitan dengan bahasa Melayu, berkaitan dengan kedudukan istimewa Bumi Putra, dan juga di bawah perkara 181 berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu. Barangkali isu itulah yang saya rasakan banyak menimbulkan polemik ataupun dilema, sehingga ada pihak yang menggunakan ia sebagai bahan untuk meneruskan desakan agar Malaysia tidak menandatangani. Ya, bagi saya tindakan Tun Dr. Mahathir membuat keputusan ini bersama kabinet adalah yang bersifat rasional dan praktikal. Ia juga telah mempamir kewibawaan dan juga ketokohan beliau dalam menangani isu ini secara berhemah, kerana merasakan jika ia diteruskan mungkin implikasi lain akan wujud, khususnya sebagaimana yang ramai perkatakan bahawa barangkali akan wujud pertemuan dengan institusi Raja-Raja Melayu, yang saya rasakan Tun Dr. Mahathir mahu mengelak daripada pertemuan itu dalam suasana kedudukan politik semasa. Assalamualaikum, selamat malam dan salam hormat kepada semua penonton. Sama saya Farah Halim bersiaran secara langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Dan kita perhatikan terlebih dahulu kepada paparan imej gambar radar di semenanjung Malaysia, yang mana keadaan cuaca pada malam ini adalah baik dan tiada hujan yang dicerap bagi kebanyakan negeri-negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan negeri di utara semenanjung Malaysia. Namun demikian, hujan masih lagi berlaku di 1-2 tempat melibatkan pedalaman negeri Selangor dan juga negeri Johor, serta di negeri Terengganu serta pedalaman negeri Pahang, yang mana keadaan cuaca ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Seterusnya bagi negeri Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca adalah baik pada malam ini dan tiada hujan yang dicerap bagi kebanyakan bahagian. Namun demikian, untuk ramalan pada keesokan pagi, diramalkan keadaan cuaca adalah cerah untuk pagi esok sehingga ke jam 10 pagi nanti. Manakala pada jam 1 petengah hari esok, dijangkakan hujan beserta ribut peti akan mula masuk di 1-2 tempat melibatkan negeri-negeri di pantai barat semenanjung Malaysia dan juga di bahagian pantai barat Sabah, Sandakan Sabah dan juga di bahagian barat negeri Sarawak. Sekian saja informasi cuaca untuk malam ini. Seterusnya kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang pagi esok. Saya Farah Halim. Assalamualaikum. Kita kembali ke Angkasa Puri. berhemah dan tidak akan melakukan sebarang provokasi. Itu pegangan calon Pakatan Harapan bagi Pilihan Raya Kecil Dun Rantau, Dr. S. Sriram, ketika diminta mengulas cubaan taktik kotor kempen pihak tertentu yang menunding jari kepada beliau serta jentera parti. Pihaknya tidak perlu merendahkan martabat dengan melakukan provokasi sedemikian kerana yakin pengundi di Dun berkenaan tahu akan kelebihan dan khidmat yang boleh beliau berikan.
Apa lagi lah. Kalau mereka benar, apa guna dia tuduh saya, tuduh orang saya? Kita dah lapor polis, polis pun tidak tahan saya. Terdahulu beliau mengadakan pertemuan dengan petugas sukarela Akademi Kepimpinan dan Pengurusan PKR di Kuala Sawah Rantau Negeri Sembilan. Memasuki minggu terakhir kempen PRK Rantau, Pakatan Harapan akan memperhebat kempen terutama di kawasan yang dilihat mampu memberi kelebihan kepada calonnya, Dr. Astri Ram. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Agung PKR, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Yang berterusan, kempen yang sistematik. Kita sekarang bukan saja tumpukan kepada bersemuka, digital campaign kita tingkatkan, call center kita teruskan. Setiap hari saya akan menerima laporan daripada call center saya tepat pukul 12 malam, berapa orang mereka dah telefon, berapa kecenderungan, dan saya lebih kurang tahu pattern pengundi mengikut kaum. Jadi saya tahu di mana yang patut kami tumpukan dalam masa seminggu. Penganalisis politik Dr. Siva Murugan Pandian berkata penggubalan pindaan perkara dalam kurungan 1-2 Perlembagaan Persekutuan bagi mengembalikan status Sabah dan Sarawak seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 adalah wajar dan perlu diperincikan. Beliau menegaskan aspek paling penting yang perlu diperincikan ialah semangat perjuangan dalam memberikan autonomi tanpa membelangkarkan aspek federalisme. Perhatikan, yang mahu dilihat di sini adalah ruh 1963 dan bukannya apa yang telah berlaku pada tahun 1976. Kita lihat di sini, jika sekarang kesemua negeri diletakkan dalam satu kelompok yang sama, tapi dengan pindaan akan meletakkan Perkataan dan Sabah dan Sarawak. Malahan kalau kita bandingkan dengan tahun 1963, apa yang berlaku adalah pemecahan dalam konteks persekutuan. Tanah Melayu adalah memecahkan kerajaan Persekutuan Tanah Melayu kepada dua, iaitu kerajaan Tanah Melayu dan juga negeri-negeri di bawah Borneo Utara, Sabah dan Sarawak. Jadi mungkin merasakan bahawa jika dapat dipulihkan semula semangat MA63, itu akan memberikan ruang kepada Sabah dan Sarawak mendapat hak autonomi yang pernah disetujui di dalam tahun 1963, dan juga ia merujuk kepada beberapa perkara, iaitu perkara 18 Sabah dan juga perkara 20 Sarawak, yang saya rasakan itu yang cuba diperjuangkan oleh Pakatan Harapan hari ini, supaya dalam melihat kepada hak autonomi yang wajar ada pada Sabah dan Sarawak, waktu yang sama juga melihat kepada hasil bumi, khususnya kepada minyak dan gas, dan juga infrastruktur serta pentadbiran kerajaan negeri. Bagaimanakah autonomi itu akan mampu untuk memberikan ruang yang besar kepada Sabah dan Sarawak? Isu autonomi MA63 merupakan salah satu butiran dalam manifesto Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum yang lalu. Intipati pindaan 2019 itu ialah untuk mengembalikan semula kedudukan Sabah dan Sarawak, yang jelas membuktikan Malaysia terdiri daripada 3 entiti, iaitu 11 negeri, Sabah dan Sarawak. Sebelum ini, Parti Warisan Sabah yang menerajui negeri itu menggesa rakyat memberi peluang kepada Kerajaan Pakatan Harapan mencari jalan penyelesaian berkekalan kepada isu Perjanjian Malaysia MA63.
Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhris Tun Dr. Mahathir yakin pendeposit tabung haji TH tidak akan melakukan pengeluaran panik ekoran pengumuman hibah 1.25% Jumaat lalu. Ini kerana jelas beliau banyak negara Islam yang ingin mencontohi sistem serta kejayaan TH yang dikatakan antara terbaik di dunia. Harap tidaklah kan. Saya tak fikir benda tu akan berlaku. Kerana macam mana pun sistem tabung haji itu yang terbaik di dunia. Ya, banyak lagi negara-negara Islam yang lain ingin mencontohi kejayaan tabung haji. Malangnya bila diserahkan kepada lembaga pengarah dan pengurusan yang tidak telus, maka itulah jadinya. Datuk Seri Mukhris menyatakan perkara itu selepas merasmikan bengkel penambahbaikan prosedur pemajuan dan bayaran-bayaran pemajuan di negeri Kedah, Alustar. Bekalan air kepada lebih sejuta pengguna di sekitar Johor Bahru, Kulai dan Kota Tinggi yang terjejas akibat kesan pencemaran amonia di Sungai Johor 3 Mac lalu hampir pulih sepenuhnya. Sehingga 10 pagi tadi, pengguna di kawasan terlibat mula mendapat bekalan air terawat secara berperingkat kecuali 5,067 akaun Randhill SAJ di beberapa kawasan tinggi dan di hujung sistem agihan sekitar Johor Bahru. Ketua Pegawai Eksekutif Randhill SAJ, Datuk Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata tindakan menghentikan sementara operasi loji rawatan air LRA ialah bagi memastikan air dirawat tidak dicemari amonia. Pihaknya tidak merawat air mentah yang boleh mendatangkan risiko kepada pengguna. Pemulihan sistem agian bekalan air mengambil sedikit masa supaya tekanan air stabil dan tangki air penuh sebelum sampai ke pengguna. 30 lori tangki air digerakkan sejak hari kejadian bagi memberi bantuan air mengikut keutamaan kawasan. 28 pendatang asing ditahan dalam serbuan oleh Jabatan Imigresen di satu karnival beli belah di seberang jaya Pulau Pinang. Operasi dijalankan petang tadi hasil aduan orang awam mengenai tindakan vendor yang mengambil bahagian dalam karnival berkenaan yang menggajikan pekerja asing tanpa mengikut saluran sah. Menurut Pengarah Imigresen Negeri Muhammad Husni Mahmud, 15 lelaki warga India, 15 lelaki warga Pakistan dan masing-masing seorang lelaki warga Bangladesh dan Yaman ditahan. Siasatan tadi, kita rata-rata yang majikan dia tak mengaku kata mereka bekerja dengan mereka lah. Tapi ada yang beralasan kata datang untuk melawat kawan, untuk membeli belah. Tapi hakikatnya kita nampak memang mereka bekerja di premis-premis di dalam SP Arena ni. Dan ada di antara mereka yang seperti yang saya sebutkan tadi, memang tiada dokumen yang sah dan juga telah salah guna pas lah. Kesemua yang ditahan berusia 20 hingga 40 tahun dan dibawa ke Ibu Pejabat Jabatan Imigresen Pulau Pinang untuk proses dokumentasi sebelum dihantar ke depo tahanan warga asing di Juru untuk tindakan lanjut.
Ahli perniagaan G. Ganaraja akan diharapkan ke Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur esok pukul 8.30 pagi untuk beberapa pertuduhan. Dia akan didakwa mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2011. Ganaraja ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini berhubung siasatan pengubahan wang haram setelah mendapat izin mendakwa daripada pejabat peguam negara. Penahanan itu dibuat pada kira-kira pukul 11.40 pagi di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Pada Rabu lalu, Ganaraja yang merupakan pengarah urusan sebuah syarikat mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Shah Alam atas 3 pertuduhan menerima suapan RM19 juta bagi menutup siasatan projek terowong dasar laut Pulau Pinang 2 tahun lalu. Susulan sambutan amat menggalakkan daripada kalangan pembayar cukai tempoh fasa pertama program khas pengakuan sukarela PKPS dengan kadar penalti 10% akan dilanjutkan sehingga 30 Jun ini. Fasa kedua PKPS dengan pengenaan kadar penalti 15% daripada amaun cukai yang dikenakan pula akan bermula pada 1 Julai dan tamat pada 30 September depan. Kenyataan yang dikeluarkan Setiausaha Akbar kepada Menteri Kewangan Lutfil Hakim memaklumkan mulai 1 Oktober kadar penalti daripada 45% ke atas akan dikenakan bagi mana-mana kesalahan tidak mengemukakan borang nyata cukai pendapatan dan juga kesalahan kurang melaporkan cukai pendapatan. Diharap dengan pelanjutan tempoh yang diberikan, lebih ramai pembayar cukai akan menyertai program khas pengakuan sukarela bagi membolehkan mereka menikmati kadar penalti yang rendah. Tindakan audit serta siasatan tidak akan dilakukan terhadap pengakuan sukarela tersebut. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu Isyak bagi wilayah Persekutuan dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Program Sentuhan Harapan Planting Tomorrow yang dirintis Yayasan Petronas berjaya membantu isi rumah golongan B40. Di Kuala Nerus, Terengganu umpamanya 100 wanita daripada keluarga nelayan dan ibu tunggal diberi pendedahan dalam siri latihan berterusan antara lain merangkumi aspek pengurusan kewangan dan pemasaran produk. Salah seorang peserta, Haslinda Abdullah yang mengusahakan perniagaan makanan sejak 2 tahun lalu berkata, penyertaannya dalam Sentuhan Harapan dapat membantu meningkatkan pengeluaran dari 1 kilogram sehari kepada 6 kilogram sehari dengan menjana pendapatan RM790 sebulan. Ada perubahan yang besar untuk diri saya. Daripada saya buat kempen ni, saya boleh bantu pula kawan-kawan saya yang join program ni, yang tak join menjana pendapatan. Sebab kebanyakannya kawan saya tak kerja. Jadi dia orang ambil. Biasa kita ibu tunggal ni macam mudah putus asa, orang kata rendah diri. Tapi bila ikut program My Kasih ni, saya jadi macam banyak idea-idea datang. Saya pun jadi bersemangat. Jadi saya macam tak malu. Kalau dulu saya malu kan, macam kurang yakin tadi. Tapi sekarang saya tak kisah dah. Saya yakin sangat. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Petronas Lita Osman berkata pihaknya memperuntukkan RM1 juta untuk program pembangunan modal insan itu. Pelaksanaannya dalam tempoh setahun bermula Ogos tahun lepas. Kita rasa amat banggalah hari ini sebab 100 yang kita ambil dan kita nampak banyak sangat dia punya increment, dia punya performance tu ya. How motivated they are now compared to the first time when we were talking to them. So we have seen about yang memang ada banyak progress, but yang ada yang lebih progress daripada itu yang macam 6 orang tadi yang kita semua dengar macam mana dia share kan dia punya success story. So those are very indeed very inspiring for all of us in Yayasan Petronas. Peserta yang terpilih turut menerima bantuan makanan asas bulanan bernilai RM80 selama setahun melalui sistem pembayaran tanpa tunai Yayasan My Kasih. Terengganu antara 8 buah negeri yang mendapat faedah daripada bantuan makanan asas program Sentuhan Harapan Petronas. Sejak pelancarannya April tahun lalu, 5,400 keluarga mendapat manfaat melibatkan perbelanjaan RM7 juta.
Politeknik disaran agar terus memperkasakan aktiviti kerjasama dengan pihak industri melalui konsep Teaching Factory. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata ia dapat dilakukan melalui pelbagai bidang berkonsepkan perantisan, pembelajaran berasaskan kerja serta belajar dan raih pendapatan. Tambah beliau lagi dengan usaha berkenaan pihak industri dapat menjalankan sebahagian proses di Politeknik sekaligus pelajar didedahkan dengan situasi industri sebenar. Ini kerana terdapat keperluan untuk menganjak amalan industri seperti di Kelang kepada persekitaran pembelajaran dan membawa amalan pembelajaran kepada persekitaran Kelang. Saya berharap supaya Politeknik Malaysia terus mengorak langkah untuk menjadi industri TVET yang responsif terhadap keperluan pembangunan negara. Usaha tersebut selaras hasrat kerajaan bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja profesional dalam bidang teknikal dan vokasional bagi memacu Malaysia ke arah negara maju yang inklusif dan mampan. Beliau berucap pada majlis sambutan 50 tahun Jubli Emas Politeknik Malaysia di Politeknik Ungku Omar Ipoh. Pada majlis ini, beliau turut menyampaikan anugerah ikon industri kepada 7 buah syarikat. Tempoh bekerja bagi industri berkaitan latihan teknikal dan pendidikan vokasional TVET akan dilanjutkan daripada pukul 8 pagi hingga 5 petang kepada 8 pagi hingga 11 malam. Mengumumkan perkara itu, Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran berkata pelaksanaan cadangan itu akan membabitkan pembahagian tempoh bekerja kepada 3 shift. Menurut beliau, cadangan tempoh bekerja antara pukul 5 petang hingga 11 malam itu akan diperuntukkan khusus untuk melatih pelajar yang mengambil kursus berkaitan TVET. No, it is give more opportunity. In fact, in Japan and other countries, even PSDC is doing that now. But Penang Skills Development Corporation is also doing because then will be the people who are working in full time can come and learn and skill and upskill their. Beliau berkata demikian selepas majlis penghargaan daripada Menteri Luar Jepun kepada Institut Teknikal Jepun Malaysia di Bukit Minyak, Pulau Pinang. Hazel, sekarang ini macam-macam penyakit datang jika kita tidak berwaspada. Memang betul tu Akta. Sebab itulah kita kena amalkan gaya pemakanan sihat yang konsisten. Iya, saya setuju tu Hazel. Tapi adakah kita tahu kopi dan teh tanpa kita sedar juga boleh menyebabkan kanser? Jom sama-sama kita saksikan dalam segmen hashtag malam ini. Minuman teh atau kopi dalam keadaan panas boleh menyebabkan kanser esophageal. Pendedahan tersebut dibuat menerusi lapor Jurnal Kanser Antarabangsa terhadap lebih 50,000 individu yang berusia 40 hingga 75 tahun. Pengarang utama dari Persatuan Kanser Amerika Syarikat Farhad Islami meminta orang ramai menunggu minuman berkenaan sejuk sebelum diminum. Kanser esophageal menurutnya boleh menyebabkan kecacatan sel dalam salur pemakanan yang membesar dengan tidak terkawal. Dan ini pula kisah mahu mendapatkan wang bagi membiayai pembedahan plastik di wajah. Seorang transgender telah merompak sebuah bank 22 Mac lalu. Dalam kejadian itu, ikonik Fosse 37 tahun dikatakan melakukan perbuatan tersebut di sebuah bank di Bangkok South Gulfport. Dikenali sebagai Jimmy Maurice Lewis sebelum ini, dia pernah melakukan jenayah sama sekitar tahun 2008. Fosse bagaimanapun telah ditangkap polis baru-baru ini.
Bagi menarik pelancong ke Sohag Mesir, serpihan patung Firaun ketiga dinasti ke-19 Mesir, Ramses II yang pecah telah dicantumkan semula. Pembaikan patung dianggap paling kuat dalam kerajaan baharu itu dibuat di Bandar Akhmim, berhampiran makam berusia 2000 tahun. Lebih daripada 50 mumia tikus, burung helang dan kanak-kanak yang tertanam dalam makam tersebut telah digali keluar. Makam yang ditemukan di tebing timur Sungai Nil pada Oktober lalu itu dipercayai milik pegawai kanan Tutu serta isterinya. Jadi selebriti ini memang susah. Masa bujang orang bertanya bila nak kahwin. Dah kahwin ditanya pula bila nak ada anak. Badan berisi pun jadi isu, Hazel. Itulah yang juga terjadi kepada pelakon genit Elvira Roy. Kecoh baru-baru ini dikatakan hamil kerana susuk tubuhnya dikatakan berisi. Doakan yang baik-baik je kan. Juga Bidiva bawakan kisah Vanilla Imran yang agak lama tidak muncul di kaca televisyen. Nak tahu kisah selanjutnya, terus bersama kami dalam Bidiva. Saya mahu peminat terus doakan saya. Itu jawapan yang diberikan pelakon Elvira Roy terhadap desas-desus berita kehamilannya yang disebarkan peminat berikutan bentuk fizikalnya yang dilihat sedikit berisi. Mesra disapa dengan panggilan El, beliau yang mendirikan rumah tangga Januari lalu turut menyatakan hasrat untuk kembali aktif mewarnai dunia seni tempatan. Kabarnya, kini banyak menerima tawaran berlakon telemovie. Sebenarnya dari last year lagi, sebelum saya kahwin, saya memang dah kata tahun 2019 ni adalah tahun yang saya nak berlakon balik. Sebab saya dah lama sangat rehat, saya rasa saya nak start balik dan Alhamdulillah saya dah buat drama untuk digital, ada drama untuk stesen juga, telemovie, and upcoming saya akan berlakon another telemovie juga. Elvira ditemui media selepas program pertunjukan fashion sebuah jenama tudung terkenal yang turut melantiknya sebagai duta mereka. Agak lama tidak melihat pelakon kelahiran Pulau Pinang Vanilla Imran di kaca televisyen. Kerana sibuk dengan komitmen menyambung pengajian selain turut mengajar, menyebabkan beliau terpaksa memilih watak. Tambah pelakon yang lebih gemar disapa dengan panggilan V, dia baru sahaja selesai menjalani penggambaran telemovie Cinta Kamek di Sarawak. Katanya ia satu pengalaman yang menyeronokkan apabila dapat meraih pengalaman berharga ketika menjalani penggambaran telemovie itu yang bakal ditayangkan di RTM. So satu pengalaman yang agak menyeronokkan lah. Sebab yalah kita kadang-kadang kita cuma syuting kat KL, kita tak dapat nak orang kata tahu lebih dekat tentang adab bersama suku kaum Sabah dan Sarawak. So bagi V satu peluang yang sangat berharga lah untuk V lebih tahu tentang suku kaum Bidayuh di Sarawak. Jurusolek antara elemen penting dalam industri seni tidak kira sama ada di dalam negara maupun luar negara. Merekalah yang banyak membantu merealisasikan kehendak produksi demi menghidupkan watak atau menata rias artis, tidak kiralah untuk lakonan atau nyanyian. Malaysia's Makeup Artist Award MMAA 2019 merupakan platform mengetengahkan bakat-bakat muda dalam bidang solekan dan tata rias. Diilhamkan oleh jurusolek profesional yang berpengalaman selama 25 tahun iaitu Sheila Muhammad dengan kerjasama Diksha, pemilihan finalis MMAA 2019 itu menyaksikan 40 daripada 300 jurusolek berjaya merebut slot di peringkat akhir. Bidiva sempat menemui pelakon Jasmine Surayachin yang turut hadir memberi sokongan. Sebab tanpa makeup artist, siapalah kita kan? Kita tak akan nampak cantik semua. Dan saya sangat berbangga dan juga gembira untuk bersama dengan Kak Sheila hari ini untuk memberi sokongan dan juga memberi sokongan kepada semua kawan saya yang juga bertanding dan yang juga makeup saya iaitu Abang Mak Comel. So yeah, I'm happy to be here. MMAA 2019 akan dilangsungkan pada 27 dan 28 Ogos depan di hotel terkemuka di Ibu Negara.
Hazel, malam ini pastinya peminat sukan tidak sabar untuk menantikan perkembangan sukan yang akan dibawakan oleh Fazli Ibrahim. Dan saya percaya perkembangan liter di Langkawi akan menjadi tumpuan selain badminton terbuka Malaysia. Ya. Di awal segmen tadi kita menerima berita sedikit menghiburkan dan segmen sukan akan diteruskan lagi pada hari ini. Badminton terbuka Malaysia dan juga Litua di Langkawi. Belum bertepatan ada menyinar katanya. Ya. Baik, Fazli Ibrahim teruskan. Terima kasih. Arif Saleh tawan peringkat kedua LTDL. Lindan juarai terbuka Malaysia. Litua di Langkawi 2019 selepas meraih 5 kedudukan podium dalam 9 penampilan pada saingan LTDL, impian pelumba Terengganu Cycling Team TSG Muhammad Arif Saleh untuk muncul juara peringkat pada edisi kali ini tercapai. Arif berjaya menawan peringkat kedua LTDL kali ini dari Senawang Negeri Sembilan ke Dataran Pahlawan Melaka sejauh 200.6 km dengan catatan masa 4 jam, 53 minit, 20 saat. Namun jersey kuning bagi pendahulu keseluruhan masih milik pelumba Sapura Cycling Marcus Kelly dengan kelebihan 9 saat. Sebagai pada biasa, 3 penyandang jersey Selepas kurang menyerlah di peringkat pertama, Arif nekat melakukan kayuhan terbaik dengan kerana peringkat kedua ini mempunyai penamat yang landai. Pertarungan untuk merebut kedudukan podium bermula di ketika perlumbaan berbaki 1 km. Arif berjaya menempatkan kedudukan di posisi terbaik iaitu di belakang pelumba Bardiani CSF Andrea Guardini yang meningkatkan kayuhan memecut ke garisan penamat. 200 meter menuju ke garisan penamat, Arif berjaya memintas Guardini yang ketika itu bersaing dengan pelumba Jepun Kuboki Kazushige sebelum pelumba Terengganu itu berjaya mendahului mereka untuk melepasi garisan penamat. Guardini sekadar berpuas hati di tempat kedua manakala Kuboki ketiga. Arif adalah pelumba kedua negara yang memenangi perlumbaan peringkat selepas Anwar Manan melakukannya pada edisi 2010. Namun keputusan itu tidak menggugat kedudukan pendahulu keseluruhan yang masih kekal milik pelumba Sapura Cycling Marcus Kelly untuk jersey kuning. Malah Kelly juga masih kekal menyarung jersey hijau Raja Pecut, manakala jersey merah Raja Bukit kekal disarung Leons Angus dari pasukan Oliver's Real Full Racing. Jersey putih pelumba terbaik Asia bertukar tangan kepada pelumba KSPO Bianchi Asia Pro Cycling Kim Ji-hun. Inilah penamat di tempat kedua ketiga memperlihatkan bagaimana pelumba TSG Terengganu Cycling Team Muhammad Arif Saleh nyata berpuas hati apabila berjaya menamatkan penantian 9 tahun negara untuk melihat pelumba tempatan memenangi peringkat sejak kali terakhir dilakukan Anwar Manan pada Litua di Langkawi edisi 2010. Bukan itu saja, Arif berjaya menewaskan pemegang rekod terbanyak kemenangan peringkat LTDL, jago Itali dari pasukan CSF Bardiani Andrea Guardini di saat-saat akhir. Masuk banyak letulah kawi yang ketiga, kedua. Alhamdulillah tahun ni saya dapat memecahkan tradisi Anwar Manang masa 2010. Alhamdulillah. Okey. Besok macam mana? Besok mungkin strategi seperti hari ini juga kalau sampai bas sprint saya akan masuk sprint . Dalam 9 penampilan pada saingan LTDL, Arif telah meraih 5 kedudukan podium. Kali pertama pelumba berusia 30 tahun ini menaiki podium. Perlumbaan jelajah ini ialah pada tahun 2010 dan menaiki podium sebanyak 2 kali pada edisi 2012. Begitu juga pada 2018. Sementara itu, kejayaan Arif turut disaksikan bekas-bekas pelumba negara yang turut mengikuti saingan LTDL kali ini, antaranya Ishak Amin, pelumba negara era 80-an. Maknanya dulu kita pernah menang Anwar Manan stage di Polisen, tak salah saya. Yang ini kita menang kat sini dan itu membuktikan bahawa anak Malaysia, anak Melayu boleh menang dalam satu sukan antarabangsa dan Azizul telah membuktikan di peringkat dunia. Okey, dekat Langkawi pun mesti boleh menang. Esok peringkat ketiga akan berlangsung dari Muar ke Putrajaya sejauh 192.9 km. Dalam setiap acara sukan, terutamanya perlumbaan jelajah LTDL ini, pastinya pasukan perubatan turut memainkan peranan penting. Pelibatan Angkatan Tentera Malaysia ATM sebagai res doktor atau doktor perlumbaan dalam LTDL ini cukup signifikan. Sejak edisi pertama 1996, wartawan Muhammad Zamri Suharani ada butirannya.
Kumpulan perubatan ini terdiri daripada 22 anggota daripada pelbagai kem dari semenanjung Malaysia. Mereka dipanggil dan berkumpul di Hospital Angkatan Tentera Tengku Mizan, Kuala Lumpur sebelum memulakan tugas di perlumbaan jelajah berbasikal terbesar Asia ini. Bagi edisi kali ini, kumpulan ini diperkuat dengan 3 pegawai perubatan, 10 pembantu perubatan dan 4 pemandu ambulans. Selalunya kita tengok apa masalah dia. Kalau kita tengok kita suspek patah, kita akan pasang splint anduh untuk dia ataupun splint vacuum supaya kita memberikan mobilization, tidak pergerakan daripada tulang yang patah. Ataupun kita bagi analgesic injection untuk menahan sakit. Lieutenant Colonel Dr. Azran turut memulakan inisiatif Doktor on the Ride atau doktor bermotosikal pada tahun 2016. Stand apa? Kehadiran Doktor on the Ride atau motosikal doktor dalam perlumbaan bertujuan untuk mengurangkan risiko keadaan pelumba menjadi lebih teruk selepas terlibat dalam kemalangan, selain memberikan rawatan awal sehingga ketibaan pasukan perubatan. Jelas Lieutenant Colonel Dr. Azran menerusi pengalamannya yang terlibat dalam LTDL sejak 2014. Beliau mendapati kedudukan ambulans pasukan perubatan yang berada di belakang peleton menyebabkan bantuan kepada kumpulan pendahulu lambat tiba kerana tidak dibenarkan memintas peleton. Motor doktor ni saya cadangkan tahun 2016 sebab saya nampak daripada 2014 pelibatan saya yang pertama ternyata ada keperluan di situ untuk doktor mengikuti leader group ataupun grup pendahulu dalam kelompok ataupun kumpulan yang kecil 3 atau 5 orang ataupun 10 orang. Jadi ada satu doktor yang mengikuti mereka apabila mereka ada kecederaan, doktor itu yang akan melakukan tindakan yang pertama. Pasukannya turut bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam menyelaraskan tindakan susulan seperti menghantar pelumba yang cedera ke hospital. Muhammad Sabri Suarani, LTDL 2019, untuk RTM. Esok LTDL akan memasuki perlumbaan peringkat ketiga dari Muar ke Putrajaya sejauh 192.9 km. Para pelumba dijangka dilepaskan pada pukul 12 tengah hari dan dijangka tiba di dataran Putrajaya kira-kira pukul 4.30 petang. Kami wawarkan di sini pertelaluan dan jadual penutupan jalan untuk memudahkan penduduk di kawasan terlibat merancang perjalanan. Beralih ke sukan badminton, kehadiran jago badminton negara Datuk Lee Chong Wei pada perlawanan akhir kejohanan badminton Selcom Axiata Terbuka Malaysia nyata menggamatkan Axiata Arena. Namun seperti yang diketahui, kehadiran jago kesayangan negara itu bukanlah untuk beraksi tetapi bertemu dengan sahabat baiknya Lindan di podium, menyampaikan hadiah kepada juara terbuka Malaysia 2019 itu. Stadium gamat dengan sorakan padu peminat-peminat badminton ketika aksi akhir pertemuan dua jago persorangan lelaki dari China, Lindan dan Chen Long. Chen Long yang menghuni ranking ke-5 dunia mudah menewaskan Lindan 21-9 di set pertama. Namun walaupun Lindan yang kini menghuni ranking ke-16 dunia lebih berpengalaman dan nyata masih berbisa apabila menundukkan Chen Long 21-17 di set kedua sebelum mengesahkan kejuaraan dengan 21-11 di set penentuan. Dan lebih manis, hadiah kejuaraan itu disampaikan sahabat baiknya Datuk Lee Chong Wei. Lindan kelihatan sebab ketika penyampaian hadiah dan sekali lagi mengulangi harapannya untuk bertemu Lee Chong Wei dalam gelanggang. 我们一定会在赛场上见面，因为我看他的状态也不错。今天他来给我们颁奖，我觉得挺开心的，因为我还从来没有给别人颁过奖。他有跟你说什么吗？他说祝贺我这次表现的还不错，我说谢谢。 Turut menyampaikan hadiah ialah pengurusi Selcom Axiata Berhad Tan Sri Jamaluddin Ibrahim. Ini merupakan kejuaraan kedua Lindan di Terbuka Malaysia yang disifatkannya kejohanannya sukar untuk dimenangi. 一个是肯定了自己前段时间的训练，还有自己团队的配合，最主要是我觉得通过这一战收获了信心。 Beralih ke sukan pemotoran, aksi pembukaan musim 2019 cabaran Black Paint GT Dunia Siri Asia, Sidang Kemalangan merencatkan aksi pasukan Triple X Race Engineering Australia yang disertai pelumba negara Jaziman Jaafar bersama Tunku Panglima Johor, Tunku Abdul Rahman Hassanal Jeffrey Sultan Ibrahim pada perlumbaan kedua di Litaan Antarabangsa Sepang SIC hari ini.
Bagi Jaziman, dia mengharungi permulaan yang cukup bagus bagi musim ini bersama Tunku Panglima Johor. Cuma nasibnya tidak begitu baik pada perlumbaan kedua. A bit of bad luck, to be honest. I got hit by one of the amps, and also we had an occurrence with Tunku trying to overtake, but we still strong. We still scored good points. 8th in Pro Am, so inshallah for Buriram, we will come stronger and we will fight stronger with the best. Like Jasman said, we're just going to continue working hard. We don't stop working here just because we got second. Definitely we're going to keep on working hard and take the second yesterday as a motivation for us to go into the next round, and hopefully, we get the best result we can. Jaziman dan Tunku Panglima Johor dengan jentera Mercedes AMG GT3 telah menamatkan perlumbaan pertama bagi kelas GT3 PA semalam di tempat ketiga. Bagaimanapun, pada perlumbaan kedua hari ini, gandingan tersebut terpaksa menamatkan saingan di tempat ke-13 keseluruhan dan ke-8 bagi kelas GT3 PA dengan catatan masa 1 jam 2 minit 03.066 saat akibat kemalangan di awal perlumbaan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama Raja Permaisuri Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Sultan Iskandar berkenan berangkat ke litar antarabangsa Sepang menyaksikan perlumbaan tersebut. Okay, diharapkan esok peringkat ketiga LTDL akan ada pelumba tempatan akan terus menyinar. Mungkin juara peringkat ataupun menaiki podium. Sama-sama kita doakan sekali lagi seterusnya. Ya, begitulah kita harapkan untuk perlumbaan LTDL 2019. Dan hari ini sedikit istimewanya, kita akan menutup tirai bersama dan Nasional 8 berakhir di sini. Terus saja layari Facebook Berita RTM dan YouTube rasmi Berita Nasional RTM untuk mendapatkan pelbagai info terkini. Assalamualaikum. Salam sejahtera.